Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. 主内蒙爱的弟兄姊妹们午安， Bagaimana kabarnya? 大家都好吗？ Baik. 好吧， Ya, puji Tuhan, apapun yang menjadi keadaan kita, baik ataupun tidak baik, kita tetap percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. 赞美主。无论我们情况如何，我们相信是上主掌管我们的生命。 Dan ketika Tuhan yang pegang kendali, maka kita bisa merasa aman dan tenang karena kita tahu hidup kita di tangan Tuhan yang mengasihi kita. 当上帝掌管，我们就会感到安全和平安，因为他保护我们。 Saudara, pada perenungan firman Tuhan siang hari ini, tema kita adalah tidak kritis di tengah krisis. 那么我们今天的主题是在危机中不危急。 Dan kita akan mendasari dari satu bagian firman Tuhan terambil dari surat 1 Petrus pasal yang kedua. Mari kita perhatikan ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. 那我们今天的要读的经文取自彼得前书第2章第18到25节。 Saudara Hoki akan membaca dalam bahasa Mandarin ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Lalu selanjutnya ayat 22 sampai dengan ayat 25 saya yang akan bacakan dalam bahasa Indonesia. 我翻译的将从18节读到21节，剩下的22到25节由传道来念。彼得前书第2章18节：你们做仆人的，凡事要存敬畏的心，顺服主人，不但顺服那善良温和的，就是那乖僻的也要顺服。倘若人为叫良心对得住神，就忍受冤屈的苦楚，这是可喜爱的。你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？但你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的。你们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。 Ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi kamu sekarang telah kembali kepada gembala, pemelihara jiwamu. Saudara, sekali lagi yang menjadi tema perenungan kita pada siang hari ini yaitu adalah tidak kritis di tengah krisis. 那我们今天的主题就是在危机中不处在危急。 Saudara, tema ini menunjukkan realita kehidupan kita, saudara. 这个主题就体现出我们生活中的现实。 Bagaimana kita hidup di zaman yang penuh dengan krisis. 我们这个时代，活在充满危机的时代。 Ada banyak krisis yang mungkin kita sudah pernah lewati. 有些危机是我们可能曾经经历过了， Atau bahkan kita sedang mengalami krisis itu. 或者我们现在正在处在那个危机当中， Atau bahkan nanti kita akan menghadapi krisis itu, saudara. 或者我们前面要经历这些危机。 Sekali lagi saudara, kita bisa melihat ada begitu banyak krisis-krisis yang terjadi di dalam kehidupan kita. 我们看到在我们生命中会有很多危机。 Saya kasih contoh misal. 我举个例子， Ada yang disebut sebagai krisis ekonomi. 有所谓经济危机， Kita tahu itu. 我们知道 Ada yang disebut sebagai krisis identitas. 有的所谓身份危机，
Kita bergumul terhadap diri kita, siapa sih saya ini, untuk apa saya ada, apa makna hidupku dan seterusnya. 我们正在挣扎，我是谁？我的生活的目的是什么？意义是何在？ Ada yang disebut juga krisis kesehatan. 还有所谓健康危机， Atau bagaimana kita melihat bahwa ternyata hidup kita adalah hidup yang rapuh, yang rentan. Kita pun juga menghadapi pergumulan akan kesehatan. 我们看到自己生活的脆弱点，我们在这健康方面挣扎， Bahkan ada juga yang disebut sebagai krisis kepercayaan. 甚至有所谓信仰危机。 Kita pernah memberi kepercayaan kepada seseorang misalnya. 信任危机，譬如说我们信托一个人， Tapi ternyata orang yang kita percaya tidak membalas kepercayaan kita sepatutnya. 然后原来我们所信的人，没有好好的做我们所信托他的事， Dan itu bisa melukai hati kita, mengecewakan kita. 这样就会伤我们的心了。 Nah saudara, ketika kita ada di situasi-situasi seperti ini, 那么当我们处在这些的情况之下， kita dikepung, seolah-olah dikepung dengan begitu banyak krisis. 好像我们周围都有很多的危机， Maka saudara, sangat mungkin sekali bila kita mengalami keadaan yang disebut di dalam tema ini adalah keadaan yang kritis. 那么我们可能会处在好像我们主题所说的，就是在危急当中。 Dan itu ditunjukkan dengan apa saudara? 这以什么表现出来呢？ Dengan kita mungkin merasakan yang namanya kepahitan, hati yang pahit, getir seperti itu. 我们会心里有苦毒， Kekecewaan. 有失望。 Kenapa hidup itu tidak seindah ekspektasi? 为什么我的生活没有我所希望的那样好？美好？ Kenapa hidup itu tidak berjalan tidak sesuai dengan keinginanku? Realita berbicara lain. 为什么现实与我所希望的是相悖？ Di saat-saat seperti itu mungkin saja kita merasa apa? Sudah merasa putus asa. 那个时 Tidak 候 ada harapan. 那个时候我们会感到什么呢？我们会感到绝望。 Seperti beberapa waktu yang lalu di media sosial, saudara, 就像前段时间在媒体上所报道， muncul ada semacam tagar atau hashtag gitu ya. 出现了那 Hashtag. 个 Ya itu apa ya, semacam Ika Zai. kata-kata lah, kata-kata di media sosial. 在社交媒体上的主题， Dikatakan apa saudara? 那边说 Indonesia gelap. 印度尼西亚在黑暗当中。 Wah itu digaungkan, Indonesia gelap. Saudara buka Instagram, saudara baca berita, nonton berita. Mungkin saudara mendengar istilah itu, Indonesia gelap, Indonesia lagi krisis dan seterusnya. 印度尼西亚在黑暗中，这个主题被传扬到很多的社交媒体上。 Ketika mendengar itu banyak orang akhirnya menjadi takut. 听到这些传说，他们就感到害怕， Menjadi khawatir. 感到担心。 Nah saudara, maka perenungan firman Tuhan ini ingin mengajak kita merenungkan satu hal. 那么我们今天所要讲的，要思想一个主 Yaitu 题， bagaimana saudara melalui perenungan firman Tuhan ini kita akan ditolong untuk tidak menjadi kritis di tengah krisis. 借着今天的讲道，希望我们能够学习如何虽然在危机当中，我们不处在危机。 Bagaimana kita perlu punya pola pikir, paradigma, sikap yang benar ketika kita tengah ada di dalam masa-masa krisis. 我们在这些危难当中，该怎么样？有什么主持什么样的心态？ Dan kita juga akan melihat nantinya bahwa ternyata masa-masa krisis itu bisa dipakai Tuhan untuk membentuk hati kita, hidup kita, agar kita semakin serupa dengan Dia. 我们也会看到这些危机会陶造我们的心，我们的生命会更像基督。 Jadi masa krisis tidak selalu buruk, tidak selalu itu hanya memunculkan hal-hal yang negatif. 所以危机也不只是会带来给我们缺点那个不好的
不好的情况。 Tapi masa krisis bisa dipakai untuk membentuk, membangun hidup kita menjadi lebih tangguh, lebih 但是也 baik 会 lagi. 陶造我们可成为更加坚强的人。 Dan kita akan belajar dari surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 sampai 25. 那我们就从这新约的彼得前书第2章18到25节学习。 Saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat latar belakang dari surat 1 Petrus ini. 我要先带给大家看一下这段经文的背后， Supaya kita punya gambaran yang utuh tentang teks yang kita baca. 让我们有更全面的看法。 Nah saudara, surat 1 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus, diberikan kepada orang-orang Kristen yang pada waktu itu tersebar menjadi pendatang di beberapa daerah. 其实这书信是由彼得写的，是写给那些分散到各地方的人。 Nah saudara, kalau kita melihat di surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama, 如果我们看这彼得前书的第1章第1节， maka kita akan menemukan daerah-daerahnya, tempat-tempatnya. 我们就会看到他所写的信是寄给那些分散在什么地方的人。 Jadi surat 1 Petrus ini dikirimkan untuk orang-orang Kristen atau orang-orang percaya di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. 这份书信是写给分散在本都、加拉太、加帕多加、亚细亚、庇推尼寄居的人。 Nah, kenapa Petrus mengirimkan surat ini kepada mereka? Apa pentingnya atau urgensinya? 为什么彼得要写信给分散在这些地方的人？有什么重要性呢？ Karena saudara, pada waktu itu orang-orang percaya yang tersebar di daerah-daerah yang tadi disebutkan tengah mengalami keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang tidak nyaman, saudara. 因为在那个时候，分散在这些地方的信徒，他们正处在不舒适的情况之下。 Saudara, kita bisa melihat hal itu tersebar di surat Petrus ini, 1 Petrus ini. 从这篇书信里面，我们是可以知道的。 Bagaimana orang Kristen, orang percaya pada saat itu mengalami penistaan karena perbuatan mereka. 他们如何在这些地方，因为他们信了主而被人所辱 Meskipun 骂？ mereka sudah hidup benar, hidup saleh, mereka tetap saudara mengalami caci maki, penistaan kepada dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. 虽然他们虔诚的生活，但是他们受了周围的人的凌辱。 Dalam hal penderitaan, mereka mengalami penderitaan penganiayaan, saudara. 他们受很多的苦， Puncaknya, saudara, 而到了极点的话， pada waktu itu ada seorang kaisar yang bernama Kaisar Nero 那个时候有一位凯撒叫尼禄， yang waktu itu memerintah kekaisaran Romawi. 当时统管罗马帝国 Nah, itu mengkambing hitamkan atau menyalahkan orang-orang Kristen pada waktu itu karena mereka kota Roma itu kebakaran. 当时罗马城有火灾，这个凯撒就错怪了基督徒。 Akibatnya apa, saudara? 后来怎么样呢？ Kaisar Nero ini memberi perintah untuk menangkap setiap orang yang diketahui ini orang Kristen. 尼禄凯撒就下命令要逮捕所有的基督徒， Di penjara mereka disiksa. 把他们放在监里，把他们侮 Ada 辱。 yang dijadikan bahan untuk pertarungan begitu ya. 有的要当作要成为在比赛中殴打的那种人。 Orang Kristen diadu sama singa, orang Kristen diadu sama beruang, orang Kristen diadu sama gladiator. 是人要跟动物来斗殴的。 Sehingga saudara, kalau kita merangkum apa yang terjadi, yang dialami oleh orang percaya pada saat itu, 所以，如果我们总结起来那个时候的信徒发生的 maka kita akan menemukan 情况， ini adalah hidup yang penuh dengan krisis. 那么我们就会发现他们的生活正在处在危机当中。
Tidak ada nyaman-nyamannya, tidak ada senang-senangnya. 没有过舒服的生活。 Dan bahkan kalau kita perhatikan perikop yang tadi kita baca bersama-sama, 如果我们注意看我们刚才所读的经文， Saudara Petrus itu secara khusus menasihati orang percaya yang menjadi hamba. 彼得也主要劝告那些身为仆人的人， Perhatikan ayat yang ke-18. 要注意第18节： Hai kamu hamba-hamba. 你们做仆人的。 Kata yang dipakai adalah doulos, hamba. 这里仆人原文用的就是 doulos。 Lebih lebih jelas lagi, kata ini bisa diterjemahkan, "Hei kamu budak-budak." 更清楚的就是你们这些做 Dan kita 奴 tahu 隶的。 budak atau hamba pada zaman itu hidupnya seperti apa? 而我们知道那个时候的奴隶过的是什么样的生活？ Seorang budak tidak memiliki hak. 一个奴隶没有对他自己的那个权利。 Seorang budak itu sama artinya dengan barang. 一个奴隶就像东西一样， Terserah si pemiliknya mau melakukan apa, berbuat apa, tidak ada yang bisa melarang. 任他主人怎么对待他。 Dengan demikian yang namanya budak bahkan untuk hak hidup saja itu tidak punya. 甚至生活的这个权利都没有， Hidupnya bergantung penuh pada apa? Pada tuannya. 他的生活全靠他的主人。 Dan dikatakan, Petrus menasihati apa, saudara? 然后在那里，彼得是怎么劝告他们呢？ Petrus menasihati, tunduklah kepada Tuhanmu. Ayat 18. 他说：“凡事要存敬畏的心，顺服主人。” Dikatakan bukan saja kepada yang baik, yang ramah, tetapi juga kepada yang bengis. 而且他还说，不但顺服那善良温和的，就是那乖僻的也要顺服。 Saudara perhatikan nasihat Petrus ini. 你们要注意一下这彼得的劝告。 Petrus tidak menyerukan pemberontakan. 彼得并没有劝他们要去反抗， Hai budak-budak, hai hamba-hamba, lawan Tuanmu. 仆人要敌对你的主人。 Petrus tidak menasihati seperti itu. 彼得并没有这样说， Melainkan Petrus memanggil mereka untuk hidup tunduk dan penuh kasih karunia. 而彼得劝他们要顺服他们的主人。 Bahkan ketika itu tidak adil sekalipun. 虽然他的主人是不公平的对待他们， Saudara, hal ini bukanlah satu bentuk pasif terhadap penindasan. 那这种态度呢，并不是对侮辱的消极心态， Atau mungkin orang mengatakan ya nyerahlah terhadap nasib. Nasib ngomong apa ya sudahlah begitu. 或者也就是说，好像人说的任命运来。 Tetapi saudara perhatikan tindakan untuk tetap tunduk kepada Tuhan. 但是在这里的顺服主人的这种态度， Itu adalah satu hal yang aktif. 是一种积极的态度， Sebagai apa bentuk untuk meneladani Kristus. 是效法基督的一种积极态度。 Saudara, kita diingatkan bagaimana Kristus. 我们被提醒，基督是如何， Ia menderita dalam diamnya. 他在静默不言当中受苦， Saudara, Kristus tidak membalas. 他不以骂还骂， Tapi ia menyerahkan segalanya kepada Sang Bapa yang Maha. 但是他把一切都交托于公义的天父， Jadi untuk tunduk, 所以要顺服， itu bukan sebuah hal kita pasif, ya sudahlah menyerah atau kita pasrah begitu. 并不是一种消极的态度， Tapi itu adalah bentuk aktif kita meneladani Kristus. 它是一种我们效法基督的积极态度。 Ini bukan perintah untuk menjadi lemah, tidak berdaya. 这不是要命令我们成为软弱的人， Tetapi menjadi kuat di dalam kasih karunia. 但是在恩典当中变成刚强的人。 Saudara perhatikan ini. 你们要注意， Jika dunia mengajarkan kita untuk melawan ketidakadilan, 如果世界教导我们要反对不公平，
Kita melawan dengan kemarahan atau kita melawan dengan hal-hal yang di luar kebenaran. 我们用怒气或者用不符合圣经的教导， Saudara, Injil mengajarkan kita sebaliknya. 而福音教导我们相反的。 Injil mengajarkan kita untuk meneladani Kristus. 福音教导我们效法基督， Ia yang menderita dengan sabar. 他是很耐心的受苦， Ia yang tidak membalas ketika dihina. 他不还口别人的骂。 Saudara, Yesus tidak membalas bukan berarti Yesus lemah. 耶稣没有去还口，没有还手，并不表示他是 Yesus 软弱的 tidak 人。 melawan bukan berarti Yesus lemah, saudara. 他不还手，并不表示他是软弱的人。 Tetapi karena ia percaya Bapaknya adalah hakim yang adil. 但因为耶稣相信天父是公义的上帝， Dan pada waktunya, 而到了时候， di dalam caranya, 以他的方式， Allah akan menyatakan apa itu keadilan. 上帝会显明什么叫公平。 Dan dikatakan dalam bagian firman Tuhan yang lain. 而且在其他地方的圣经有提到， Allah berkata, bukankah pembalasan itu adalah haknya Tuhan, bukan hak kita. 上帝说：“深渊在我。 Saudara sekalian kasih Tuhan, ”亲爱的弟兄姐妹， Petrus kembali mengajak atau mengingatkan kita. 彼得再次提醒我们， Saudara, kita perlu melihat kepada teladan Kristus. 我们要看基督的榜样， Kembali melihat kepada Kristus. 也再一次看， Di tengah krisis-krisis kehidupan yang kita alami, kita 在 hadapi. 在我们所经历的很多危机当中， Yang bisa saja itu muncul karena perbuatan atau tindakan orang-orang yang ada di sekeliling kita. 有可能会因为我们周围的人所造成的， Atau mungkin saja sistem-sistem yang dibuat oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. 或者因为所存在的系统所造成的危 Yang 机， kita rasakan itu tidak adil, tidak benar. 我们感到这些是不公平的，是不对的。 Saudara, Petrus mengingatkan kita untuk apa? Kembali lihat pada Kristus. 彼得提醒我们什么呢？要再次定睛于主耶稣。 Ia yang percaya kepada Bapaknya. 他相信天父， Di dalam cara, di dalam waktunya Tuhan pasti akan menyatakan keadilannya. 以上帝的方式，以上帝的时间，他一定显明他的公义。 Bagian kita hanyalah percaya. 我们的本分就是要相信。 Itu sebabnya, saudara, 所以， kekuatan sebagai orang percaya, 我们成为信徒的力量， kesabaran kita sebagai orang percaya, 我们成为信徒的耐心， bukan terletak pada diri kita. 不在于我们自己， Bukan berdasar pada diri kita yang lemah, saudara. 不凭我们这软弱的， Tetapi pada kesadaran akan Tuhan yang pegang kendali atas dunia ini. 而是凭着我们对那掌管所有一切的上帝。 Dan ketika kita melihat bahwa Tuhan yang pegang kendali di dalam hidup kita, 当我们意识到是上帝掌管我们生命中的一切， maka saudara kita akan selalu bisa menemukan ada pengharapan di balik tiap-tiap krisis yang kita alami. 我们就会发现，在这些危机的背后有盼望。 Kalau Tuhan yang pegang kendali, 如果是上主掌权的话， dan Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa rancanganku adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. 而上帝自己也说过：“我的意念是充满平安的，并不是要危害我们的意念。” Saudara, bukankah kita bisa melihat bahwa itulah pengharapan sejati kita? 我们岂不能看这些都是我们真正的盼望吗？ Bahwa Tuhan pasti akan membela kita, menolong kita di dalam waktu dan caranya. 上帝会保护我们，按他的方式， Seperti yang dialami oleh para murid. 就如门徒所经历的一样。 Minggu lalu kita merayakan Paskah. 上个星期我们刚刚庆祝了复活节， Saudara, kita mengingat sebelum peristiwa kebangkitan apa yang terjadi. 我们再次想起在
复活以前发生了什么？ Yesus disalib. 耶稣被钉十字架， Yesus mati di atas kayu salib. 耶稣死在十字架上。 Dan saudara perhatikan, 而你们注意， kemana murid-murid Yesus pada waktu Yesus mati disalib? 那个时候，当耶稣死在十字架上的时候，他的门徒到哪里去了？ Kemana mereka? 他们到哪里去了？ Lari, kabur, sembunyi, menyelamatkan diri sendiri. 他们都逃走、逃命，要保护他们自己的生命。 Mereka berpikir, 他们想， guru kita mati. 我们的老师死了， Ini merupakan kegagalan. 这是一种失败， Ini merupakan kelemahan. 这是一个软弱。 Akhirnya itulah yang membuat mereka kabur, ngumpet begitu ya, menyelamatkan diri sendiri. 这些想法促使他们都逃走。 Kalaupun ada murid Yesus yang tetap mengikut Yesus, 如果还有耶稣的门徒当中还跟随耶稣， mereka mengikut dari mana kejauhan, tidak berani dekat-dekat. 他们也是从远处跟随的，并不敢临近。 Bahkan Petrus yang dikatakan murid yang dekat sama Yesus ketika ditanya, kamu murid Yesus ya? 甚至彼得，他是算是内圈的门徒。当有人问他，你是不是主耶稣的门徒？ Kamu bagian dari mereka ya? 你是属于他们的吧？ Petrus ngomong apa? 彼得怎么说呢？ Bukan, salah orang. 不是你认错人， Tidak berani mengakui. 他不敢承认。 Tapi saudara perhatikan, 但是你们注意， di balik krisis itu, 在这些危机的背后， Allah tetap pegang kendali. 上帝还是掌权。 Salib bukan kegagalan. 十字架并不是失败， Salib bukan kelemahan. 十字架并不是软弱 Salib 的， bukan hal yang memalukan. 并不是可耻的。 Dan itu kita lihat di dalam peristiwa kebangkitan Yesus. 我们从耶稣的复活可以看到， Yesus bangkit dari kuburnya. 耶稣从坟墓里复 Yang 活， menggenapi apa yang telah ia katakan, apa yang menjadi nubuatan tentang dirinya. 关于他的先知所说的预言都实现了。 Itu menunjukkan Allah tetap pegang kendali dalam hidup kita. 这些就证明上帝还是掌权， Allah tetap yang mengatur jalannya kehidupan ini. 人类的历史都是上帝在主权。 Dan ketika Allah pegang kendali, 当上帝掌权的时候， ada pengharapan di sana. 在那里就有盼望， Ada kekuatan yang terpancar di sana. 从那里就有力量出来。 Kristus tidak membela dirinya bukan karena dia lemah, 基督并没有辩护他自己，并不是因为他软弱， tapi dia tahu Bapaknya yang pegang kendali dan Bapaknya akan menegaskan apa yang menjadi keadilan yang sejati itu. 但因为他知道是天父掌管一切，他也知道天父到时候会显明他的公义。 Saudara, inilah yang ingin Petrus tanamkan di dalam pikiran para pembacanya. 这就是彼得所提醒给他所写的信的读者们。 Orang-orang percaya pada saat itu dan juga kita pada saat ini. 对于那些读者，而且对于我们现在的人， Ketika kita menghadapi krisis, kita menemukan ada ketidakadilan dalam hidup kita. 当我们遇见危机，当我们发现在我们生命中有不公平对待的时候， Maka saudara, sikap yang harus kita tunjukkan adalah 那么我们应该表示出什么样的态度呢？ bukan kita mengeluh, 我们不要抱怨， bukan kita marah-marah, 不要发怒， lalu ingin membalas, 然后去报复， bukan juga bersikap sinis, 也不是要成为愤世嫉俗的人， putus asa, seolah-olah tidak ada harapan dalam hidup kita. 也不要绝望。 Tapi saudara, Petrus mengingatkan kita, Petrus memanggil kita untuk menyerahkan diri kepada Allah. 但是彼得提醒我们，彼得呼召我们要把自己交托于主， Dan tetap tunduk untuk hidup di dalam kebenaran. 而且也要顺服在真理里面。 Inilah yang menjadi dasar kekuatan kita di tengah krisis. 这就是我们在危机当中能有力量的基础。
Kekuatan itu bukan berasal dari diri kita. 那份力量不是出于我们自己， Kekuatan itu berasal dari keyakinan kita terhadap Allah yang pegang kendali dalam hidup kita. 而是出于我们对那位掌管一切的上帝的信。 Kekuatan kita bukan berasal dari apa yang bisa kita lakukan. 我们的力量不是出于我们所能做的事， Tetapi kekuatan kita berasal dari apa yang telah Allah lakukan di dalam kehidupan kita. 而是出于上帝所已经为我们做的事。 Saudara, ini berbalik dengan apa yang diajarkan oleh dunia saat ini. 这是跟世界所教导的是相反的。 Orang-orang dunia atau sistem-sistem dunia, nilai-nilai dunia berusaha mengajarkan kepada kita apa, saudara? 这个世界的系统或者价值观教导我们什么呢？ You can do it. 你会做， Kamu bisa. 你会的， Kamu punya potensi. 你有潜力， Kamu punya kekuatan. 你有能力， Seolah-olah penentunya itu terletak pada diri kita. 好像一切都取决于我们自己。 Oh, saudara, kita lupa 但弟兄姊妹，我们忘记了， ketika kita mendasarkan kekuatan itu pada diri kita. 当我们依靠自己来得到力量的时候， Oh, kita lupa betapa rapuhnya dan rentannya hidup kita. 我们忘记我们的生命是多么的脆弱。 Banyak orang yang berpikir dia hebat, dia kuat, dia mampu, dan seterusnya. 有些人认为自己很了不起，很有力量，很棒。 Dia pikir dia punya sumber daya, dia punya kekuatan ini, koneksi, dan semacamnya. 他们认为他们自己有关系网、有钱有势， Tetapi pada satu titik, 但是到了一个地步， ketika apa yang dia pikir itu tidak bisa menjawab krisis dalam hidupnya, 当他已经想到这些不能解决在危机当中的问题， maka apa yang terjadi? 那会发生什么呢？ Kembali, saudara, 再次 merasakan bahwa hidup ini kosong, 感到生命是空虚的， merasa lemah, 感到软弱， merasa tidak ada harapan, tidak punya masa depan. 感到没有希望、没有前途。 Kekuatan kita bukan berasal dari diri kita. 我们的力量不是出于我们自己， Kekuatan kita bukan berasal dari apa yang sudah kita lakukan atau yang akan kita lakukan. 我们的力量不是出于我们已经所做的或者将要做的事， Tetapi kekuatan kita adalah di dalam Injil Kristus itu. 而是出于基督的福音。 Yesus yang telah hidup sempurna untuk kita. 耶稣已经完美的为我们而生活， Ia menggantikan kita. 他代替我们， Ia bangkit untuk memberi kita hidup baru. 他复活使我们有新的生命。 Dan inilah saudara yang memampukan kita untuk melalui tiap-tiap krisis dalam hidup kita apapun itu. 就这些事，使我们能够经得起各样的危机。 Yesus telah memberikan kita penggenapan janjinya. 基督已经成全了他的应许， Bersama dia kita bangkit dan menang. 我们可以与他一同胜利。 Pola pikir inilah saudara yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. 就这样的想法必须有在我们的生命、信徒的生命当中。 Meskipun kita ada di dalam krisis, kita tidak kehilangan harapan. 虽然我们处在危机当中，但我们不失去希望， Karena Kristus telah memberikan harapan itu. 因为基督已经赐给我们那希望了。 Dan saudara, di dalam krisis itu kita bisa melihat 在这危机当中，我们可以看到， bahwa ini bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk membentuk, membangun hidup kita. 这些危机在上帝的手中可以成为陶造我们的工具， Untuk kembali hidup di dalam kebenaran Tuhan. 能够再一次回到生活在真理里面。 Saudara, ini bukan sekedar ajakan moral atau moralitas saja, saudara. 弟兄姊妹，这不单单是一种道德的邀请， Saudara, Injil bukan berbicara 福音并不是讲 bagaimana orang yang jahat menjadi baik. 坏人怎么样成为好人，
atau orang baik makin lebih baik lagi. 或者好人会成为更好的人。 Tetapi saudara, Injil ingin menyadarkan kita 但是福音是要使我们意识到， bahwa Kristus sudah melakukan dengan sempurna untuk kita. 基督已经为我们做了完美的工， Dan panggilannya adalah bagaimana kita bersandar penuh dengan karya penebusannya. 他的呼召是我们要完全的依靠他。 Dan disinilah yang akan menolong kita untuk apa? Memiliki sikap, hati, pikiran yang berbeda. 这就帮助我们能够拥有不同的看法。 Kita tidak dikalahkan oleh krisis itu. 我们不被危机所打败， Kita tidak menjadi orang yang kritis. 我们不会成为在危急。 Tapi kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang bangkit, yang menang. 但是我们会成为复活的、得胜的信徒， Yang telah diteguhkan oleh karya Kristus. 被基督所做的工所建立， Yang itulah yang sanggup untuk mengubahkan kita. 是这一切能够更新我们。 Saudara, itulah yang dialami oleh para murid pada saat itu. 这就是那个时候门徒所经历的。 Kebangkitan Kristus mengubah total, radikal para murid Yesus. 基督的复活完全改变了门徒的生命。 Yang tadinya ngumpet sembunyi, 以前害怕隐藏， mereka dianggap sebagai pengecut, saudara. 躲藏起来，被认为是Tetapi 害怕的。 ketika mereka mengalami kuasa kebangkitan Kristus, apa yang terjadi dalam hidup mereka? 但是当他们已经经历了基督复活的能力，发生什么事呢？ Saudara, mereka berubah total, radikal. 他们全然的改变了。 Yang tadinya pengecut menjadi pemberani. 以前是个胆小鬼，现在变成勇敢的人。 Mereka berani mengabarkan Injil ke tempat-tempat di mana, saudara, mereka tentu mengalami penolakan, penindasan, tapi mereka tidak gentar. 他们敢于传福音到各个地方，甚至到那些可能会伤害他们的那些地方的人。 Ketika mereka mengalami krisis-krisis dalam hidup mereka, pelayanan mereka itu tidak membuat mereka menjadi kritis. 当他们遇到各样的危机，他们并不会在危机当中。 Ketika mereka melihat Kristus, 当他们定睛于基督， ketika mereka melihat karya penebusannya, 当他们定睛于基督 ketika 所做 mereka 的赎 mengalami 罪 kuasa 的功， kebangkitannya, 当他们经历了基督复活的能力， saudara, mereka bertumbuh menjadi orang-orang yang luar biasa. 他们成长成为很棒的人。 Mereka tidak segan untuk membayar nyawa terhadap kesaksian mereka terhadap Kristus. 他们为了见证基督而不惜牺牲自己的生命。 Justru itu mereka lihat sebagai apa? 他们看作什么呢？ Sebagai kesempatan untuk memuliakan Kristus. 他们把它看作是能够荣耀基督的一个机会。 Ketika kita melihat Kristus, 当我们看基督， kita bersandar pada kuasanya. 我们倚靠他的能力， Saudara, krisis kehidupan 那么生命的危机 mampu diubah untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. 能够被改变，可以成为对主的荣耀。 Saudara, kita dimampukan oleh Tuhan 上帝使我们能够 untuk menjadikan krisis 能把危机 bukan sebagai penjegal langkah kita atau yang membunuh semangat kita. 不是成为绊脚石， Tapi kita bisa mengubah krisis itu, saudara. 而是我们能够把它改变， Menjadi satu kesempatan untuk kita bisa bertumbuh, makin kenal Tuhan, hidup bagi Tuhan, mempermuliakan Tuhan. 成为能够增长更像基督、更认识基督的机会。 Dan oleh karena itu, saudara, 所以， mari kita belajar 让我们学习， untuk tidak kritis di tengah masa krisis. 在危机中不危急。 Itu ketika kita melihat Kristus, karya penebusannya dan kebangkitannya. 那就是当我们定睛于基督，他的赎罪的功和他复活的 Itulah 能 yang 力， memberikan kita pengharapan. 是这些赐给了我们盼望， Yang memampukan kita bertumbuh dan kita bangkit bersama Kristus. 使我们可以一起增长与基督。